bila dia nampak satu sosok tubuh berbentuk dia macam perempuan. Rambut dia panjang menggerbang. Penuh dengan tanah rambut dia tu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back guys to Malam Mistik. Buat mana-mana yang masih tak kenal aku lagi, nama aku Anas Rahmat, your storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Malam ni aku nak cerita dua kisah kat korang yang berkaitan dengan hantu legend ni. Kalau kat Malaysia, kita panggil dia hantu raya. Tapi kalau kat belah-belah Indonesia sana, diorang panggil Gondorowo. Hantu raya ataupun Gondorowo ni, kalau korang nak kenal bentuknya, senang je. Korang boleh tengok dekat movie KKN Desa Penari tu. Yang masa benda Allah tu tengah nak cekik darah ayam tu. Itulah Gondorowo atau kat Malaysia ni yang kita panggil ni hantu raya. Alright guys. Sebelum aku nak start cerita malam ni, dua kisah ni, aku nak terangkan sikit kat korang apa itu hantu raya. Buat yang masih lagi tak kenal spesies hantu raya ni. Spesies ni popular sebenarnya ni. Yang mana dah kenal tu, korang boleh terus je skip je cerita aku ni. Terus ke bahagian cerita. Kalau korang malas lah nak dengar penerangan daripada aku ni. Alright. Aku cerita dulu sikit pasal hantu raya ni. Hantu raya ni, kalau dalam budaya orang Melayu, dia merujuk kepada sejenis makhluk halus. Hantu raya ni juga sebenarnya dia ni daripada golongan jin ataupun setan yang dibela oleh seseorang. Siapa yang membelanya ni? Biasanya yang membela ni adalah pengamal ilmu hitam ataupun bomo. Bagi tujuan dia senang lah nak bantu dia melakukan kerja-kerja jahat ni ataupun kerja-kerja tak elok ni. Tapi tak semuanya hantu raya ni dibela. Ada juga yang hidup liar ataupun bebas kat dalam hutan tu. Tapi ada juga hantu raya ni yang datangnya daripada keturunan atau senang cakap daripada saka. Hantu raya yang bertuan ni biasanya tuan dia ni boleh jadikan dia suruhan lah. Boleh buat apa-apa kerja pun yang dia suruh. Tak kisahlah kerja ringan ke, kerja berat ke, semua benda dia boleh buat. Nak suruh kerja kebun ke, nak suruh masak ke kan, nak suruh merasuk orang pun boleh. Selain tu, hantu raya ni juga ada keupayaan dia boleh menjelma sebagai manusia ataupun benda-benda lain. Contohnya dia boleh jadi binatang, tak pun jadi kawan-kawan korang ke kan, kawan-kawan makcik korang ke, macam tu lah. Ataupun macam benda-benda lain lagi lah. Tapi biasanya hantu raya ni, dia akan menjelma dalam bentuk tuannya sendiri. Biasanya, kalau seorang ni nak beli hantu raya ni, tuannya ni kena bagi makan. Biasanya makanan yang dia kena bagi ni, makanan yang dah dipersetujui daripada awal-awal perjanjian lagi. Macam telur rebus ke, ayam panggang ke, pulut kuning ke, ada macam-macam lagi lah senang cakap. Ikutlah apa yang didilkan awal-awal tu. Kalau deal nak bagi darah, kenalah dia bagi darah. Kalau deal nak bagi pisang, kenalah bagi pisang. Tapi kalau tuan dia ni tak bagi dia makan, sila hari bulan, dia serang balik tuan dia ni. Hantu raya ni guys, biasanya dia perlu diwarisi. Sekiranya nanti masa nak mati tu nanti, tak ada pun keturunan yang dapat mewarisi saka hantu raya ni, tuannya akan jadi macam bangkai bernyawa. Dah tua, patutnya dah mati, tapi tak mati-mati lagi. Senang cakap susah lah nak mati kalau korang bela hantu raya ni. Selagi tak dapat nak wariskan pada sesiapa, selagi itulah siapa yang ada bela hantu raya ni, dia akan susah atau liat nak hembuskan nafas dia yang terakhir tu. Begitulah sedikit penerangan aku pasal hantu raya ni. Yang aku tahulah kan. Kalau info aku ni salah, korang boleh bantu aku komen kat bawah ni. Betulkan aku balik. Tak ada masalah, InsyaAllah aku okey je. Okey, malam ni aku nak sambung dengan dua kisah ni.
Kisah yang pertama ni dihantar oleh subscriber aku. Keras sikit ceritanya ni. Aku harap korang boleh dengar cerita ni mengikut budi bicara korang. Sebab aku tak ada ubah apa-apa pun jalan cerita dia ni. Aku just straight to the point aja dengan cerita dia. Dan kisah yang kedua malam ni pula aku dapat daripada satu blog tempatan. Aku dah pun tinggalkan linknya dekat description aku bawah ni, supaya korang yang minat membaca tu boleh teruskan ke blog dia untuk teruskan minat korang yang membaca tu. Kalau malas nak baca, just teruskan aja layan cerita aku ni sampai habis. Yang ni confirm lagi mudah, lagi senang. Tak payah pening-pening kepala, layan je. So sebelum aku nak start cerita aku malam ni, seperti biasa, belanja aku dulu subscribe. Yang mana masih lagi belum subscribe channel aku tu, bantu aku. Alright, jangan lupa like and share sekali. So, tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni dikongsikan oleh seorang mamat ni yang hanya nak dikenali dengan nama samaran dia Rashid, yang berasal daripada Pahang. Rashid ni beritahu, kisah ni terjadi akibat perebutan tanah pusaka antara mak saudara tiri dia dengan keluarga dia ni. Rashid ni cakap, makcik tirinya ni memang ada bela hantu raya. So memang keluarga dia pun memang dah maklum sangat dah kalau perangai makcik tiri dia ni memang jenis suka santau menyantau orang ni. So bila ada pembahagian tanah pusaka ni, memang ada perselisihan faham sikit antara keluarga dia dengan keluarga makcik tiri dia ni. So secara tak langsung memang buka ruang lah kan, senang cakap, sebagai alasan untuk santau menyantau ni daripada makcik tiri dia ni. Kisahnya bermula pada satu hari ni. Masa ni umur si Rashid ni baru je masuk 13 tahun. Masa tu dia ni ikut ayah dia pergi ke tempat kerja. Waktu nak makan tu, dia pun buka lah bekalan makanan yang dia bawa daripada rumah. Bekal makanan tu ayah dia yang masak sendiri. Sebab maknya ni tak ada masa tu, maknya balik kampung. So ayah dia lah yang masak sendiri lauk-lauk tu untuk dibawa bekal ke tempat kerja. Rashid yang buka Tupperware tu. Masa dia baru je nak cedok nasi tu, ayah dia pun suruh gaul-gaul dulu nasi tu sebelum nak makan. Dia suruh gaul pakai sudu, jangan pakai tangan. Mula-mula tu si Rashid ni pun rasa pelik jugalah kenapa dengan ayah dia ni kan tiba-tiba suruh gaul pakai sudu pula nasi tu. Tapi dia pun tak membantah. Dia just buat je apa yang ayah dia suruh tu. Tengah dia gaul-gaul nasi tu pakai sudu, tiba-tiba dia terasa ada satu benda keras kat dalam bekas nasi tu. Korang tahu apa yang si Rashid ni jumpa? Dia jumpa ada kepingan kaca yang dah pecah-pecah dalam nasi tu. Itu kepingan tu kalau termakan, memang confirm rabak tekak, kata si Rashid ni. Memang pelik, entah macam mana agaknya boleh ada kaca dalam bekas tempat letak nasi tu. Yang ayahnya pula entah macam mana boleh dapat insting macam gitu. Pengakhirannya dia buang je nasi tu. Takkanlah nak makan kan kalau dah nasi bercampur kaca. Sebenarnya dalam hati si Rashid ni pun menyumpah juga, siapalah yang bangsa sangat ni nak santau dia dengan ayah dia ni. Ni fikir si Rashid masa tu. Selang 4 hari lepas tu, sekali lagi terjadi perkara yang hampir sama. Tapi kali ni bukan kaca yang dia jumpa, tapi benda lain pula. Kali ni dalam nasi tu ada kala jengking, ada lipan, lepas tu ada labah-labah. Yang peliknya, nasi kat belah bahagian atas tu tak bersentuh pun. Cuma yang kat belah bawah ni ada benda-benda tu semua. Kan pelik tu. Allahu Akbar. Sekali lagi, plan diorang nak kenakan keluarga si Rashid ni tak menjadi masa tu. Si Rashid ni fikirkan kejadian santau tu sampai situ je. Rupa-rupanya tak habis lagi. Kali ni lebih ganas sikit lagi rancangan dia. Kalau sebelum ni dia just ada benda-benda tak elok je dalam makanan kan. Kali ni hantu pula yang datang menyerang ke rumah si Rashid ni. Satu malam tu, masa tu si Rashid ni dengan ayah dia tidur dekat bahagian ruang tamu rumah. Tengah si Rashid ni mamai-mamai baru nak lelapkan mata tu, tiba-tiba dia terdengar macam satu suara yang bernapas kat hujung kepala dia. Kuat bunyinya, macam bunyi berdengus gitu.
Bunyi dengus tu lebih kepada bunyi macam satu suara binatang buas. Bunyinya lebih kurang macam ni. Macam tu lah, lebih kurang. Masa ni hati si Rashid ni dah mula berdebar-debar dah. Si Rashid ni dia nak je buka mata, tapi dia takut. Dia tahu kalau dia buka mata dia je ni, confirm memang mata dia nampak jelas lah benda Allah ni depan mata dia, confirm. Sebab dia tu tidur terlentang. Memang kalau buka mata, memang terus open je mata dia ni, tak ada kabel lain lagi dah. Memang confirm terus nampak je. Tapi dalam masa yang sama, hati dia ni membuak-buak juga nak tahu apa benda yang berbunyi tu. Lalas dia cekalkan je hati dia. Dia pun buka mata dia. Dia nak tahu apa benda yang berdengus tu. Bila dia buka je mata dia, astaghfirullahalazim, macam nak pingsan, kata si Rashid ni. Bila dia nampak satu sosok tubuh berbentuk dia macam perempuan. Rambut dia panjang menggerbang, penuh dengan tanah rambut dia tu. Lepas tu mata dia pula terbeliak. Dia punya taring pula sampai ke dagu panjangnya. Masa tu si Rashid ni, dia nampak benda tu. Dia tengah hisap darah dekat ibu jari kaki ayah si Rashid ni. Dia punya bau busuk tu tak usah cakap lah. Bau dia tu macam bau-bau busuk kempam tanah tu. Mungkin bau keluar daripada kubur kot, agaknya kot. Itu yang busuk bertanah semacam je, kata si Rashid ni. Patutlah malam tu pelesit dekat luar rumah si Rashid ni mencecet-cecet bunyinya. Rupa-rupanya dia duk bawa hantu raya ni lah, kata si Rashid ni. Rashid pun cakap lagi, masa tu dia punya perasaan takut tu Tuhan je yang tahu. Tapi dalam keadaan dia takut-takut tu, sempat jugalah dia kejut ayah dia. Lepas tu bila ayah dia tersedar je, terus dia capai tangan si Rashid ni. Dan dalam masa yang sama, benda tu terus hilang. Lepas tu dalam keadaan ayah dia dah terbangun tu kan, teruslah dia ke depan pintu rumah tu. Lepas tu terus dia kejar benda Allah tu yang lari dekat luar rumah tu. Lama jugalah ayah dia dekat luar rumah tu. Yang si Rashid ni pula, dia duduk je kat dalam rumah tu. Dia duduk masih terbayang-bayang muka benda Allah tu lagi. Tak boleh dilupa. Takutlah kan, nampak hantu depan mata, mestilah tergamam kan. Tak lama lepas tu ayah dia pun masuk rumah dia balik. Lepas tu ayah dia pun membebel lah. Tak sempat nak kejar dah, dia dah lari naik belalang pelesit tu. Umpama macam dia kudakan lah pelesit tu. Masa ni muka ayah si Rashid ni nampak macam dah letih-letih sikit tu. Lepas tu tercungap-cungap. Lepas tu dia pun minta lah si Rashid ni ambilkan segayung air. Dia kata dia nak pagar rumah tu malam tu juga. Lepas ayah dia pagarkan kawasan rumah tu, ayah dia pun bagi tahu yang datang tadi tu adalah hantu raya. Dia datang dalam bentuk jelmaan tuan dia. Tuan dia pula adalah nenek tiri si Rashid ni sendiri, yang dah meninggal lebih 90 tahun yang dulu dah. Sebab itulah yang datang tadi bentuknya berambut panjang. Kuku dengan taringnya pun panjang, dengan rambutnya pun penuh dengan tanah. Sebab dah lama sangat dia duduk dalam tanah. Sebab itulah rupa bentuknya macam tu. Lepas tu ayah si Rashid ni pun bagi tahu juga, dia dah pagar pun kawasan rumah tu. So mulai hari ni, benda Allah ni dah tak boleh ganggu lagi penghuni yang duduk dekat dalam rumah ni. Ini cakap ayah Rashid. Lepas tu si Rashid ni bila dengar bapak dia kata macam tu, yang dia dah pagar pun kawasan rumah tu, dan orang dan hantu ni tak dapat ganggu penghuni yang dalam rumah tu, si Rashid ni pun dia terasa lega lah kan. Dia ingat semua hal ni dah berakhir malam tu. Tapi kisah ni tak berakhir macam tu je. Dia jadi makin berpanjangan pula. Sejak daripada malam tu, hari tu, boleh kata setiap malam benda Allah ni datang ganggu keluarga si Rashid ni. Cuma dia tak masuk ke dalam rumah. Dia ganggu daripada luar je. Rumah si Rashid ni rumah papan. Hampir setiap malam lah si Rashid ni boleh dengar benda Allah ni duk cakap-cakap dinding kayu rumah si Rashid ni. Intronya, dia datang dengan bunyi macam burung gang tu.
Lama-lama daripada suara macam burung tu, lepas tu dia berubah jadi suara macam perempuan mengilai pula. Si Rashid ni yang masa tu kat dalam rumah tu, yang dengar suara macam tu, dia punya takut. Tak usah cakap lah kan. Bohong lah kalau cakap tak takut. Dia punya suara tu mendayu-dayu suara tu. Memang ngeri lah kata si Rashid ni. Masa ni kalau kata si Rashid ni nak masuk tidur je, nak tak nak, suka ataupun tidak, dia terpaksa tutup telinga dia pakai bantal je. Pam. Sampailah dia tertidur. Ada sekali tu, masa tu dekat bilik si Rashid ni, dekat atas tingkap bilik si Rashid ni, masa tu ada lubang-lubang. Si Rashid ni, dia boleh pula terperasan benda Allah tu duk mengendap dia daripada celah-celah lubang kat atas tingkap bilik dia tu. Dia nampak kan, ada sepasang mata merah tau masa tu, yang mengendap. Memang berderau lah jantung dia masa tu. Lepas tu ayah si Rashid ni, dia pun ambil satu papan lapis tu, dia pun tampal dekat lubang-lubang tingkap tu. Waktu ni kalau kata menjelang malam je, semua pintu bilik, semua pintu rumah, semua tingkap-tingkap tu dia tutup rapat-rapat dah. Benda ni sejak ayah dia pagarkan rumah tu, memang dia dah tak boleh serang penghuni yang ada dalam rumah tu. Tapi bukanlah membawa maksud yang dia ni nak berhenti menyerang. Bila serang kat rumah tak dapat, dia pun serang ayah si Rashid ni dekat tempat kerja dia pula. Ada satu hari tu, kebetulan si Rashid ni tak ikut ayah dia pergi kerja. Dalam lebih kurang jam 11 malam lah macam tu, ayah dia balik ke rumah. Yang peliknya, daripada luar rumah lagi, ayah dia dah jerit nama si Rashid ni. Rashid. Dia suruh Rashid ni pergi cari cangkul. So si Rashid ni bergegas lah pergi ambil cangkul. Sambil tu dia perhatikan lah ayah dia yang baru balik tu. Sambil ayah dia tu tengah buka jaket kerja dia. Bila si Rashid ni dekat je dengan ayah dia, terkejut gila si Rashid ni bila dia tengok jaket ayah dia tu koyak rabak jadi dia. Macam digunting-gunting, lepas tu penuh dengan darah. Si Rashid ni ingat tu darah ayah dia. Rupa-rupanya, kata ayah si Rashid ni, darah tu bukan darah dia, tapi darah hantu yang luka lepas tu kena kat atas jaket dia. Bau darah tu memang busuk gila kata si Rashid ni. Anyir je, macam bau nanah gitu. Memang busuk gila kata si Rashid ni. Jangan jadikan baju ayah dia ni koyak-koyak rabak malam tu sebab kena cakar di hantu raya ni. Tapi ayah dia cakap, ayah dia ni dah berjaya pun kopakkan mulut hantu ni. Sebab itulah hantu ni berdarah-darah. Lepas ni dia confirm tak berani kacau lagi dah. Kalau manusia ni, dia punya tahap tu dah macam masuk ICU lah, senang cakap. Begitu ayah Rashid ni dekat Rashid sambil macam bergurau-gurau masa tu. Si Rashid ni masa ni memang tak pasti sama ada apa yang ayah dia cakap tu adalah satu tindakan yang memang betul-betul ayah dia buat, ataupun ayah dia bergurau je, atau saja je dia nak sedapkan hati si Rashid ni. Dia memang tak pasti. Lepas daripada tu, ayah si Rashid ni minta si Rashid ni tanamkan baju yang dia pakai malam tu. Tanpa banyak cakap, Rashid pun buatlah macam mana yang ayah dia suruh tu. Sebulan lepas daripada kejadian tu, ayah si Rashid ni kemalangan. Bukan kemalangan je guys, ayah Rashid ni pun meninggal dunia dalam kemalangan tu. Tak pasti apa dan bagaimana punca ayah si Rashid ni boleh aksiden tu. Tapi si Rashid sekeluarga ni memang tak tolak kemungkinan benda ni jugalah yang mungkin menjadi punca ayah dia kemalangan tu. Cuma dia tak ada bukti yang betul-betul kukuh untuk tuduh perkara ni. Lepas daripada Rashid sekeluarga ni kehilangan ayah dia tu, family si Rashid ni pun buat keputusan just bagi je semua harta pusaka ni kat keluarga makcik tirinya tu. Dia malah nak gaduh-gaduh, malah nak rebut-rebut harta lagi. Keluarga si Rashid ni dia risau. Dia takut kalau lepas ni mak dia pula yang menjadi ancaman pula. So untuk mengelakkan pertumpahan darah yang berpanjangan, dia just serahkan aja semua harta pusaka tu dekat keluarga makcik tirinya tu. Dan lepas dia serah harta pusaka tu, dah tak ada lagi dah gangguan mistik ni yang berlaku dalam keluarga si Rashid ni.
Rashid ni selalu dengar ada je orang cakap hantu ni memang tak boleh nak buat apa-apa dekat manusia. Tapi bukan semua. Kalau jenis yang dibela ni, dia ni memang power sikit. Dia memang mampu buat apa je yang tuan dia suruh dia buat. Wallahualam. Seperti yang aku cakap tadi guys, cerita ni agak keras juga. Aku ada pendapat aku sendirilah pasal ayah kepada Rashid ni. Aku suspek ayah si Rashid ni pun somebody jugalah, orang yang jenis berilmu. Kalau tengok daripada cerita ni, dengar daripada cerita ni, ayah dia memang tenang untuk kontrol situasi ni. Kalau situasi kena dekat orang yang tak berilmu, yang tak ada ilmu kat dada ni, aku rasa lagi parah dah jadinya. Mungkin lah kan. Tapi bila cakap soal kematian ni, aku tak tahu lah nak cakap macam mana. Apa pun, takziah buat Rashid. Semoga roh arwahnya tu dicucuri rahmat. Dan semoga arwah ayahnya Rashid ni ditempatkan ke golongan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Alright, kita nak sambung terus ke kisah nombor 2 ni. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk korang satu barang sikit. Ya. Baru-baru ni member aku seorang ni, dia ada kasih aku benda ni. Aku tak tahulah nak spesifikasikan benda ni brownies ke, coklat ke kan, atau kuih ke. Tapi aku pasti yang benda ni memang sedap gila guys. Sedap gila. Serius aku tak berhenti mengunyah. Aku tunjuk sikit lah benda alah apa. Benda alah ni macam mana bentuk dia. Dia bentuk macam donat, tapi dia punya lembut macam brownies. Dia punya sedap rasa coklat. Aku tak tahu nak terangkan macam mana. Sekejap aku baca kat botol dia. Sekejap Brownies donat chunky. Brownies donat chunky katanya. No wonder lah macam brownies. Memang brownies rupanya. Tapi bentuk donat. Padanlah sedap. Kalau korang nak try, aku dah letakkan pun detailnya dekat description aku bawah ni. Korang cubalah sendiri. Alright guys, kita tak payah sembang-sembang. Jom kita sambung terus dengan cerita nombor 2. Let's go. Kisah ni berlaku dekat Ida. Masa tu dia tengah struggle nak ambil SPM. Masa ni memang selalulah dia late night study. Bila dah belajar sampai lewat-lewat malam ni, dikala ni lah benda alah ni datang untuk meneman si Ida ni. Ida ni, dia ni anak pertama daripada 4 orang adik-beradik. Anak sulung lah senang cakap. Dan dia jugalah satu-satunya anak perempuan dalam keluarga tu. Yang lain semuanya hero. Rumah yang diorang sewa ni rumah sewa yang banyak pintu. Banyak pintu ni maksudnya banyak penyewa lah dekat bahagian atas dan bawah, tingkat bawah rumah dia ni. Diorang sekeluarga ni terpaksa pindah dekat situ sebab masa tu dah terdesak sangat nak cari rumah. Sebab rumah lama diorang tu tengah renovate. Lepas tu sebab banyak sangat kerosakan kat rumah lama diorang tu, mungkin ambil masa sikit nak ambil renovate. Jadi untuk sementara waktu tu diorang sekeluarga ni terpaksalah duduk dekat rumah sewa tu. Tak lama pun, lebih kurang dalam jangka masa setahun 5 bulan. Lebih kurang macam tu lah jangka masa dia terpaksa duduk dekat rumah tu. Nak dijadikan cerita, pada malam pertama tu, tengah si Ida ni buat revision. Masa tu time lebih kurang daripada 11 malam hingga pukul 3 pagi lah. Si Ida ni, dia didatangi sesuatu daripada tingkap bilik dia. Macam ada seseorang tengah hembus nafas yang kuat daripada arah langsir tingkap bilik dia tu. Si Ida ni masa tu memang duduk sorang-sorang je dalam bilik. Kejadian ni berlaku lebih kurang pukul 1 pagi macam tu. Time tu memang semua orang kat dalam rumah tu dah pun tidur. Dia pun tu jadi tak senang duduk lah kan. Dalam hati dia tu duk terfikir juga, apa benda alah lah yang agaknya yang duduk dekat tepi tingkap tu. Fikir si Ida ni. Malam tu pula memang sunyi dia lain macam sikit. Kebetulan pula brother-brother dengan kakak-kakak yang kerja kilang dekat area kawasan rumah dia tu, semuanya kena kerja shift malam. So kawasan rumah dia tu automatiknya jadi bertambah sunyi lah kan. Ida ni bagi tahu dekat belah atas rumah dia ni ada satu keluarga. Yang duduk rumah tu seorang pakcik, seorang makcik tua dengan 2 anak lelaki dia yang agak cabi-cabi sikit.
Nak dia jadikan cerita juga seperti biasalah. Bila malam je Ida ni bukan terpaksa lah, dia buatlah revision nak dekat SPM kan. Seperti biasa jugalah, gangguan bunyi yang sama tu berlaku lagi. Tapi malam tu ada tambahan bunyi lain sikit. Bunyinya macam ada orang yang tengah tarik perabot. Tarik kerusi, tarik meja. Lepas tu ada bunyi hentak ke dinding tu. Tapi memang kuat dah bunyinya. Tengah-tengah malam macam ni, siapa je yang nak mengemas rumah kan? Bisik hati si Ida ni masa tu. Si Ida ni dia just abaikan je bunyi tu. Dia anggap benda tu bukanlah perkara pelik pun kalau tiba-tiba ada orang nak mengemas rumah malam-malam. Tapi bunyi benda yang bernafas dekat celah langsir tepi tingkap tu, yang tu memang buat dia rasa takut. Dalam ketakutan tu, Ida ni tetap juga dia cuba nak habiskan revision dia malam tu. Walaupun fokus dia tu dia kata entah ke mana dah masa tu. Nak tak nak dia buat-buat berani je sampailah pukul 3 pagi tu barulah siap dia punya revision tu. Dia cuma pasang surah je lah untuk peneman dia. Habis je buat revision tu, dia pun masuk tidur. Alhamdulillah. Nak tidur tu tak ada pun gangguan-gangguan yang pelik-pelik malam tu. Ida ni dia tak bagi tahu pun pasal hal ni dekat mak ayah dia. Entah kenapa dia tak bagi tahu, dia pun tak pasti. Mungkin sebab busy sangat fokus nak exam kan. Itu yang buat dia lupa nak bagi tahu hal ni dekat parents dia. Sebenarnya sebelum terjadinya gangguan tengah-tengah malam tu, Ida ni cakap dia dah mengalami perkara pelik lain dah sebelum ni. Beberapa hari sebelum malam kejadian bunyi-bunyi kat bilik dia tu, ada satu senja tu Mak Ida ni suruh dia pergi buang sampah. So nak tak nak dia pun kenalah pergi buang sampah. Walaupun masa tu dia tengah asyik tengok TV. Senang cakap, macam tak ikhlas lah si Ida ni pergi buang sampah masa tu. Dia tengah malas. Punyalah malas si Ida masa tu, dia just seret je sampah-sampah tu. Yelah kan, tak ikhlas kan buat kerja. Mana taknya kan, tong sampah besar tu dah lah jauh daripada rumah si Ida ni. Jauh sampai ke belakang kawasan rumah dia. So nak sampaikan ke tong tu memang azab lah malasnya, kata si Ida ni. Bila si Ida ni dekat area tempat buang sampah tu, dia boleh nampak pemandangan rumah dia yang bertingkat tu. Masa lepas dia dah campakkan sampah tu ke dalam tong sampah besar tu, Ida ni pun berpaling lah muka dia dekat ke arah rumah dia tu. Spontan jugalah dia terpandang rumah jiran dia yang betul-betul dekat atas rumah dia tu. Dia nampak ada satu makcik tu, makcik jiran dia tu lah, tengah tertunduk-tunduk kepala dia tu macam tengah bagi sesuatu makan. Si Ida ni agak mungkin dia bagi makan kucing dia agaknya. So si Ida ni abaikan aje lah kan. Dia sebenarnya memang tak tahu pun kalau makcik rumah atas dia tu ada beli kucing. Lagipun Ida ni bukanlah jenis campur sangat dengan jiran-jiran dia. Masa Ida ni nak melangkah masuk ke rumah dia, sambil dia usah ria-ria parking depan rumah dia tu, tiba-tiba dia terperasan ada satu van ni tengah nak masuk parking. Si Ida ni jadi kusyuk pula tengok orang tu parking van. Rupanya van tu van jiran atas rumah dia. Dia pun usah lah kan siapa yang bawa van tu. Tak lama lepas tu, Ida tengok yang turun daripada van tu bukan anak makcik tu yang cabi-cabi tu. Tapi Ida tengok makcik tu suami isteri yang keluar daripada van tu. Makcik yang dia nampak dekat atas rumah tadi tu, yang tengah bagi makan kucing tu yang Ida rasa tu, tapi dia nampak keluar daripada van pula. Terkejut gila lah si Ida ni kan. Kalau makcik ni baru keluar daripada van, siapa pula yang dia nampak tadi bagi kucing makan tu? Sudah. Lagi buatkan si Ida ni berderau bila dia tengok baju, tudung, kain batik yang makcik keluar daripada van tu pakai sebiji sama macam makcik yang dinampak tadi tu. Lembik terus lutut si Ida masa ni. Alamak. Lepas kejadian maghrib tu, dia rasa tak sedap badan dia. Esoknya dia demam. Dek kerana terperanjat dengan hal yang dia nampak semalam tu. Masa malam ketiga dia buat revision ni, dia masih lagi terdengar bunyi yang sama macam dia dengar sebelum-sebelum tu. Bunyi orang berdengus dekat tepi tingkap bilik dia.
Tapi lama kelamaan bunyi tu dah pun lali pada dia. Dia pun nak abaikan aja dah bunyi tu dah. Cuma nak fokus pada revision dia je malam tu. Tapi masa malam tu, bukan Ida je yang dengar bunyi tu sebenarnya. Mak bapak dia pun dengar sekali. Maksudnya memang kuat bunyi tu. Tapi apa yang Ida ni perasan, tiap kali dia kena gangguan bunyi tu, tiap kali jugalah bila dia bangun pagi esoknya, mesti ada tanda-tanda lebam dekat badan dia. Tempat yang kerap lebam tu dekat belah dua-dua kaki dia tu. Last Ida ni nak tak nak dia kena mengadu jugalah kan perkara ni dekat mak ayah dia tu. Esoknya masa lepas makan malam tu, masing-masing ni pun buka cerita. Ida lah orang pertama yang buka cerita dulu. Dia pun ceritalah A to Z apa yang berlaku dekat dia pada mak dengan ayah dia. Lepas tu ayah dia pula buka cerita. Ayah dia bagi tahu dia pernah berbual dengan anak lelaki jiran atas rumah dia ni. Tak tahulah macam mana punca boleh anak lelaki dia ni terbuka cerita dekat ayah si Ida ni pasal keluarga dia. Dia bagi tahu yang maknya tu ada membela hantu raya. Makannya banyak. Dia dah tak larat dah nak jaga dah. Tunggu masa je nak buang benda ni. Benda saka daripada badan mak dia ni. Cuma tak ada waris je lagi yang nak warisi saka maknya tu. Anak dia sendiri dah anggap yang sebenarnya mak dia tu dah tak ada dah. Sebab mak dia ni banyak berdiam diri je. Tak macam mak dia yang sebenar. Lepas tu pula mak dia sekarang ni pengotor. Langsung tak nak jaga kebersihan. Lepas tu dia just nak makan telur ayam kampung aja setiap hari. Memanglah langsung tak nampak yang tu ciri-ciri mak dia. Memang anak dia dah anggap tu bukan mak dia lagi dah. Yang ayahnya pula just ikut je kehendak maknya tu. Ayah si Ida ni bagi tahu dah beberapa hari ni rajin pula anaknya tu berbual dengan ayah si Ida ni. Mungkin tak ada tempat dia nak luahkan agaknya. Macam-macam ceritalah pasal keluarga dia ni keluar daripada mulut anaknya tu. Lepas tu Mak Ida pula buka cerita. Kata Mak Ida ni, ada satu petang Mak Ida ni tengah sibuk masak kat dapur. Tiba-tiba makcik jiran atas tu datang duduk dekat tepi tingkap. Lepas tu dia punya mata duk melilau memandang ke dalam rumah si Ida ni. Bila maknya tegur, terus je makcik tu belah. Dalam pada masa yang sama, maknya nampak van pakcik tu masuk parking. Ngam-ngam yang keluar daripada van tu makcik tu dengan pakcik tu sekali. Jadi yang mak dia nampak kat tingkap tu, siapa pula kalau yang turun daripada van tu makcik tu? Betul tak? Rupa-rupanya maknya Ida ni kena sebiji macam si Ida ni kena. Sebab itulah bila Ida cerita dengan mak dia pasal hal yang dia nampak maghrib-maghrib tu, mak dia tak nafikan pun. Sebab mak dia pun kena benda yang hampir sama dengan si Ida ni. So malam tu diorang bertiga ni macam dah tak tahu nak cakap apa-apa lagi dah pasal hal ni dah. Sebenarnya diorang pun tak ada solution juga untuk benda-benda ni. Masing-masing pun cuma senyap je. Lepas tu semua orang tidur awal malam tu. Seminggu lepas tu Ida ni pun habis exam. Mak dengan ayah dia ni pun ajaklah dia pergi jumpa seorang ustaz ni. Mak ayahnya tu cuba nak ikhtiar nak ubatkan si Ida ni. Sebabnya si Ida ni selalu je kena demam. Lepas tu pula mimpinya bukan-bukan. Mimpi ada ular nak makan dia lah, mimpi jumpa baby lah, mimpi ada orang nak sangkut dia dekat pokok lah. Ada macam-macam mimpi pelik lah yang si Ida ni mimpi. So lepas daripada mimpi tu, lepas tu dengan tiba-tiba badan si Ida ni dia jadi panas. Lepas tu lebam-lebam kat badan si Ida ni makin banyak. Siap sakit-sakit pula tu lebam-lebam tu. Jadi Ida ni pun buat keputusan untuk ikut je cadangan mak bapak dia ni untuk jumpa dengan ustaz. Masa nak pergi ke rumah ustaz tu, sepanjang perjalanan tu si Ida ni dia jadi stres. Lepas tu dia ni asyik nak marah-marah je. Tiba-tiba dia cakap tak nak pergi pula. Padahal awal-awal dia yang bersungguh sangat nak ikut pergi ni. Tapi mak dengan ayah dia ni heret je si Ida ni nak pergi ke rumah ustaz tu. Tak peduli pun mak dengan ayah si Ida ni. Semua kisah ni terbongkar selepas Ida jumpa ustaz ni.
Ustaz tu, dia ubatkan si Ida ni. Dia cubit setiap lebam yang ada dekat badan si Ida ni untuk hilangkan bisa tu. Rupa-rupanya lebam tu berpunca sebab digigit pelesit. Masa ustaz ni cubit-cubit lebam-lebam tu, tiba-tiba Ida ni dia jadi marah-marah. Si Ida ni pun cakap lah, lebam tu dah lah sakit, kau pergi cubit-cubit pula. Nak buat apa? Kata si Ida ni. Cara percakapan Ida masa ni dah macam bukan Ida lagi dah. Ida sendiri pun terkejut yang dia ni boleh pula hamun ustaz ni dengan tiba-tiba. Lepas tu ustaz ni ambil satu botol besar. Ustaz ni cakap dia nak tangkap saka hantu raya makcik tua tu. Dia nak letak dalam botol tu. Tapi benda ni macam belut licinnya, susah nak masukkan dalam botol. Tapi akhirnya dapat juga ustaz ni masukkan saka hantu raya tu dalam botol tu. Ustaz ni sempat pesan kat benda tu supaya jangan lagi kacau keluarga si Ida ni. Ustaz ni bagi tahu kat keluarga si Ida ni, rupanya benda tu dia nakkan si Ida ni. Dia nak duduk dengan Ida. Sebab katanya keluarga makcik tu tak ramai yang perempuan. Kalau ada pun tapi dah ramai yang meninggal. Tinggal waris yang lelaki je yang banyak yang tinggal ni. Jadi benda tu kata dekat ustaz ni, si Ida tu adalah calon bebas yang layak waris katanya. Antara sebabnya, si Ida ni adalah anak sulung perempuan daripada anak perempuan yang pertama. Maknanya pun memang anak sulung juga. So memang calon yang sesuai lah untuk waris saka makcik tu. Itulah sebabnya dia pilih si Ida ni. Lepas ustaz tu bagi tahu macam tu, ayah dia pun buka cerita lagi. Kata ayah si Ida ni, apa yang ustaz tu bagi tahu, itulah yang anak makcik tu pernah bagi tahu dekat ayah dia. Sebab itulah ayah si Ida ni beria sangat nak ajak si Ida ni jumpa ustaz ni. Rupanya makcik atas rumah si Ida ni, dia bela pelesit dengan hantu raya rupanya. Ustaz ni bukannya setakat bantu ubatkan si Ida ni je. Dia siap bantu pagarkan rumah keluarga si Ida ni sekali. Sebab saka ni memang betul-betul nakkan si Ida ni. Tak lama lepas Ida dapatkan rawatan daripada ustaz ni, alhamdulillah, si Ida ni dia makin baik, dia makin sihat. Dan tak lama tu jugalah mak dengan ayah dia ni terpaksa cari rumah lain untuk berpindah. Seminggu sebelum Ida dengan keluarga dia pindah ni, Ida ni adalah ikut satu program sekolah dia tu, program camp motivasi. 3 hari dia keluar pergi program tu. Tak ada apa pun yang berlaku kat program tu, tak ada benda-benda seram pun. Tapi selepas habis program tu, Ida ni pun balik ke rumah. Lepas tu dia sambung lah kan kerja-kerja mengemas dengan packing-packing barang untuk diorang pindah ni tak lama lagi ni. Masa tu dia tengah kemas bilik dia. Kebetulan pula tingkap bilik dia tu terbuka luas. Depan Ida ni ada satu cermin besar. Kiranya kalau tengok daripada cermin tu, boleh nampak lah kan keadaan luar tingkap tu. Dia membias keluar tingkap belakang Ida ni. Tengah sibuk-sibuk dia mengemas tu, dia pun terpandang lah kat cermin tu. Dia nampak makcik tua tu tengah jalan perlahan-lahan nak naik ke atas rumah dia. Masa ni si Ida ni dah takut sangat dah. Dia dah takut dah. Jadi panik pun dia juga. Nak jerit pun tidak, nak nangis pun tidak. Dia macam terkedu macam gitu je. Keras je macam tu. Mujur masa tu mak si Ida ni dia masuk bilik. Dia nak bagi kotak baju kat si Ida ni. So cepat-cepatlah Ida ni terus dakap mak dia. Lepas tu terus tanya dekat mak dia, Mak, sejak akak pergi jumpa ustaz tu, akak ni rasa okey sikit. Tapi sejak balik daripada camp sekolah ni, baru je ni dia nampak makcik tu keluar rumah ambil angin. Nampak macam sihat je makcik tu. Entah dia tahu kot mak yang kita tahu kisah dia ni mak. Bila mak si Ida ni mendengarkan macam tu kata Ida, cepat-cepatlah dia tanya dekat Ida ni balik, bila kau nampak dia dah? Tadilah mak, baru je. Tapi nampak dalam cermin ni je, jawab si Ida pada maknya tu.
Maknya pun jawab balik, Mama ni bukan nak takutkan Ida sebenarnya. Tapi masa Ida pergi camp sekolah hari tu, makcik atas rumah kita ni dah meninggal. Mak dengan ayah yang pergi tengok dia masa tu. Kemudian lepas mak dia cakap tu, mak dia pun keluar daripada bilik. Lepas tu terus tinggalkan si Ida ni. Si Ida ni pula jadi terkedu. Terus kepala dia ni jadi pening automatik. Perasaan takut tu tak usah cakap lah. Semuanya datang sekali arung. Kalau makcik tu dah meninggal, jadi siapa yang Ida ni nampak kat cermin tadi? Malam tu Ida ni terus demam lagi sekali. Terpaksalah malam tu dia tidur dengan maknya. Yelah, maknya pun takut kalau si Ida ni meracau-racau lagi. Lepas esoknya, Ida sekeluarga ni pun secara rasminya berpindah keluar daripada rumah tu. Berat juga cerita nombor 2 ni. Bercakap pasal saka belaan ni, yelah kan, ada setengah orang ni kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu yang badan dia tu ada saka yang menjaganya. Betul tak? Yang sengaja ambil saka ni, yang ni memang kategori cari penyakit. Aku pernah pesan, jangan sesekali berurusan dengan setan. Sebab mudaratnya tu yang bawa bencana. Cerita pasal Ida ni jelas dah, yang menunjukkan yang pembela saka ni pada akhir hidup dia memang dah tak aman lagi dah. Susah je nak mati. Aku minta maaf lah kalau kasar sikit ayat aku ni. Tapi itulah hakikatnya. Orang yang bela-bela ni memang susah nak mati. Selagi tak ada waris yang dapat warisi saka yang dibelanya, selagi itulah dia memang liat nak meninggalkan dunia ni. So guys, beringat-ingatlah. Jadikanlah 2 cerita yang aku baru cerita tadi tu sebagai contoh. Alright? Panjang pula cerita malam ni. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Sebelum aku tamatkan Malam Mistik kali ni, jangan lupa guys, bantu aku subscribe channel Anas Rahmat ni. Belanja aku 1 like sekali guys. Komen lah apa-apa yang berkaitan kat bawah ni. Alright? Ini kita jumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan berurusan dengan setan, ingat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.